Terima kasih Akil atas laporan tadi dan segmen ini pastinya penting untuk anda yang terlibat secara aktif dalam bidang perniagaan dan sebenarnya membawa jenama sendiri dari segi kepentingan mengetahui mengapa anda perlu menguasai ataupun lebih mahir dalam aspek harta intelek. Bersama kami di studio pagi ini kita ucapkan Assalamualaikum, selamat datang kepada Tuan Abdul Haris Haji Lakar. Tuan merupakan Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO. Tuan sebenarnya banyak dari segi paparan dan juga aspek inisiatif pendidikan tentang MyIPO ini. Dan setakat ini, apa yang boleh diketahui dari segi aspek inisiatif KP dan HCP melalui MyIPO untuk memastikan pengetahuan tentang harta intelek ini lebih meluas lagi dan digunakan sebaiknya oleh mereka yang terlibat? Okay, terima kasih Wazaliha, para penonton yang dihormati sekalian. Pertamanya, Perdana Harta Intelek ucapkan terima kasih atas jemputan daripada RTM pada pagi ini. Dan sesungguhnya ruang dan peluang ini akan kami gunakan sebaiknya lah untuk satunya memaklumkan tentang perkembangan ataupun apa juga aktiviti yang dilaksanakan oleh Perbadanan Harta Intelek. Dan untuk maklumat, Perbadanan Harta Intelek ini telah mula ditubuhkan pada Mac 2003 dan merupakan satu agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Dan bersama kita ini adalah 7 akta, di mana akta utama kita seperti akta cak dagang, akta reka bentuk pendastrian, copyright, patent dan sebagainya. 7 akta Perbadanan Harta Intelek sendiri. Jadi berbalik kepada sejauh mana Perbadanan Harta Intelek ini berperanan khususnya dalam memastikan bahawa kita dapat memajukan harta intelek di negara kita ini. Selain pada aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, kalau sebelum ini kita banyak secara online, khususnya semasa COVID-19, selepas ini kita akan melaksanakan apa juga program, aktiviti sama ada bersemuka ataupun secara online. Dan pada masa sama kita akan meningkatkan lagi latihan-latihan dan seterusnya. Penting sekarang ni ialah dari segi pemfailan dana intelek yang baru kita lancarkan pada 25 Januari yang lalu oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Dan ini merupakan satu platform lah untuk kita menggalakkan lebih ramai sama ada usahawan atau pelajar atau mana-mana individu yang ingin mengembangkan, memajukan harta intelek mereka datang kepada kita untuk mendapatkan dari segi pemfailan dana intelek itu sendiri. Skop dana bagaimana pula, Tuan? Skop dana ini kita memberikan bantuan dari segi kalau mereka patent, dari segi teknologi ataupun dari segi teknikal, dari segi patent. Kalau mereka mohon dari segi patent, kerana yang lain itu kita bayar dari segi pemfailan dana itu sendiri. Contohnya kalau kita kata cap dagang, dari segi GI, geografi, petunjuk geografi dan sebagainya, kita bayar dari segi pendaftaran pemfailan itu sendiri. Di mana ada nilai-nilai tertentu lah yang mana kita bayar kepada individu atau mana-mana pihak yang berminat untuk mengambil usaha di segi menggunakan pemfailan ini dan datang kepada kita dan ada proses-proses yang mereka perlu ikuti. Tak lamalah, insya-Allah dalam masa 2 bulan mereka boleh dapat keputusan dan mereka boleh mendapat manfaat daripada apabila keputusan telah diberikan pada pihak yang memohon ini. Agak mudah saya rasa dalam konteks ini. Persepsi awal ataupun bagi mereka yang tidak begitu fasih dalam situasi memfailkan harta intelek ini, ada yang beranggapan ianya mahal dan melihat ia sebagai satu yang secondary ataupun tidak penting dan lebih fokus kepada pembangunan perniagaan itu sendiri. Sejauh mana senario ini berubah yang dapat Tuan sendiri saksikan? Sebenarnya ini merupakan phase 2, fasa kedua kepada dana ini. Kita telah dapat pada peringkat awal pada RMK ke-11 sebanyak 25 juta pada 2016 sampai 2020. Daripada 25 juta phase 1 kita dapat ini telah memberikan manfaat kepada seramai 1,465 orang usahawan di luar. Mereka ini adalah daripada cap dagang, patent, dari segi komponen GI, dari bentuk pendastrian dan sebagainya. Mereka ada dalam komponen-komponen ini. Jadi itu bila kita melihat daripada peringkat pertama ini 1,465 bukan mendapat manfaat ini, kita welcome lagi kepada kumpulan kedua dan alhamdulillah MOF kerajaan telah bersetuju untuk memberikan pada fasa kedua ini sebanyak 4 juta lagi kepada kita. Dan 4 juta ini kita jangkakan kita boleh memberikan manfaat kepada lebih kurang 2,000 lagi mana-mana usahawan atau individu di luar yang nak memajukan sama ada segi produk mereka atau inisiatif baru ataupun idea-idea baru mereka. Sebab kita nak pengkomersialan, itu yang penting. Pengkomersialan, inovasi dan juga pembudayaan. Jadi ini yang kita tekankan bahawa
mereka boleh pergi kepada kita, dan dengan itu, dengan bantuan sebanyak 4 juta yang kita beri pada 2020 tahun ini sehingga 2025, mereka boleh gunakan komponen-komponen ini, sebab ada yang kita kata patent mungkin kos dia cecah sampai 10,000 segi pemfailan ini, dari segi kos dia. Tapi yang lain-lain mungkin dari segi petunjuk geografi, trademark agak murah sedikit. Dan ini kos-kos ini agak-agak berbeza, dan mereka boleh datang kepada kita, dan insya-Allah kita boleh beritahu pada mereka setiap mana yang mereka boleh mendapat kos untuk pemfailan ini. Dari segi mindset ataupun sentimen di kalangan usahawan ini, ada yang mungkin mengatakan bisnes saya terlalu kecil untuk saya invest ataupun melabur dalam harta intelek. Nasihat Tuan kepada mereka? Okey, pada mereka ini pertamanya mereka mesti melihat segi jangka panjang lah. Mungkin hari ini mereka berniaga secara kecil-kecilan. Tetapi tentunya mana-mana usahawan ini kita nakkan supaya mereka pergi mungkin peringkat yang lebih global, peringkat yang lebih mungkin peringkat antarabangsa, sekiranya mereka punya keupayaan dan sebagainya. Walaupun kita yakinlah sebab majoriti usahawan kita mungkin masih lagi pada tahap yang SME lah, yang kecil. Jadi apa yang kita boleh beritahu ialah khususnya mereka hendaklah pertama sekali cuba meyakinkan bahawa produk mereka ini ataupun usaha mereka ini ada dia punya ambition dia, ada punya matlamat dia. Supaya mereka tahu lepas ni ke mana mereka nak pergi. Mungkin dalam masa pendek 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. So bila mereka yakin mereka dah ada hala tuju ke mana mereka nak pergi, apa yang penting ialah mereka juga memfikirkan dari segi intelektual ataupun harta intelek mereka ini. Harta intelek mereka iaitu dari segi jenama. Bila dia ada jenama, bermakna mereka ini sudah tahu mereka perlu daftar dengan MYPO. Dan selepas itu, bila dah ada jenama mereka sudah establish ataupun sudah stabil, sudah dikenali ramai, mereka akan agak senang dari segi pemasaran, pengkomersialan dan seterusnya pergi ke peringkat yang lebih jauh. Mana-mana syarikat pun sebenarnya ramai yang bermula daripada kecil-kecilan. Ataupun kalau kita belajar pun daripada mungkin mereka bermula daripada berniaga mungkin di tepi jalan sebagai contoh. Akhirnya mereka berkembang maju dan akhirnya sampai ke peringkat antarabangsa. Dan ini yang kita mahukan usahawan-usahawan di Malaysia, di negara kita ini berkembang maju setaraf dengan mereka yang berada yang telah pun berjaya di peringkat global. Tuan Haris, tadi apa yang Tuan sebutkan sebentar tadi, bagi peniaga atau usahawan yang masih dalam SME, mungkin tadi kan apakah saya layak untuk mendapat dana ini, dan bagi mereka yang berada di skala yang lebih besar tangga perniagaan tersebut, mereka juga pasti ingin mengambil benefit ataupun manfaat daripada apa yang telah pun ditawarkan oleh kerajaan. Jadi apa syarat kelayakan untuk beli sebahagian daripada dana pemfailan ini? Kita memberikan ada syarat-syarat tertentu lah. Soalnya kita utamakan kepada golongan belia, mereka yang baru memulakan perniagaan, ataupun kalau kita kata kalau pelajar sekolah dia mesti atas nama peringkat sekolah lah, ataupun mereka yang di peringkat politeknik dan sebagainya, mereka berada di institusi pendidikan. Jadi biasanya kita tidak syarat-syarat itu. Pertamanya mereka telah pun ada nampak produk yang mereka nak bangunkan. Reliable lah, maksudnya benda itu boleh dipasarkan dan boleh digunakan pakai kalau dari segi patent dan sebagainya. Jadi ini antara yang kita mesti memastikan, dan adalah pegawai MYPO akan membuat penilaian, akan buat kajian sama ada benda ini boleh digunakan untuk dikomersialkan dan sebagainya. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang boleh ditentukan, dan mereka boleh datang kepada kita, dan kita akan beri nasihat mereka kepada mereka untuk bagaimana sesuatu sama ada cak dagang, patent ataupun petunjuk geografi itu, mereka boleh datang untuk dapatkan dana pemfailan harta intelek ini. Saranan MYPO kepada mereka yang belum lagi mendaftar, bagaimana ini penting untuk memastikan kesinambungan, kestabilan jenama itu sendiri, supaya mereka tidak perlu berhadapan risiko perundangan, tidak perlu memikirkan aspek-aspek yang tidak relevan dengan perniagaan mereka. Jadi bagaimana kepentingan pendaftaran harta intelek ini? Kita mesti maklum bahawa kita ada perundangan tentang harta intelek. Dan kita ada beberapa akta tertentu dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan high-level pengguna, khususnya untuk melindungi sama ada pada pengguna, pada peniaga dan semua pihak yang terlibat. Itu cukup penting. Apa yang kita nak tekankan ialah dari segi bahawa mana-mana individu ini mereka tahu di mana hak mereka. Apabila mereka memulakan perniagaan, ke mana pihak yang harus mereka dapatkan bantuan dan sebagainya. Dari segi ekosistem itu penting. Ekosistem.
Dan dalam hal ini bila kita melihat kepada bagaimana mereka nak pergi lebih jauh, kita nak pastikan mereka tahu bahawa harta ataupun produk atau jenama mereka ini tidak dimanipulasi ataupun tidak diciplak oleh pihak lain. Itu penting. Yeah. Kedua, memastikan dia ada unsur-unsur yang kita kata commercialize. Dia boleh, eksklusif itu penting. Eksklusif. Dan seterusnya kita kata dari segi usahawan ini, mereka percaya bahawa dengan pendaftaran ini akan melindungi hak mereka. Dan kita kata bahawa mereka ini perlu daftar dahulu, bukan mencipta first to register, untuk register sesuatu jenama mereka. Itu cukup penting. Kemudian dari situ mereka dah ada satu pengesahan daripada MYPO. Mereka tentu dah boleh digunakan untuk pemasaran, boleh diwarisi jenama-jenama ini dan sebagainya. Jadi ini yang kita kata dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh melalui dana pemfailan ini, yang nilainya sebanyak 4 juta bertempoh 4 tahun, banyak membantu usahawan-usahawan, khususnya usahawan yang mungkin nak baru memulakan perniagaan, ataupun mereka yang mungkin pada tahap sedang dan berusaha untuk mencuburi bidang perniagaan sebagai satu komponen ataupun satu perjuangan mereka lah dari segi kehidupan buat masa ini. Sebab selepas kita kata COVID, ramai yang agak terkesan dan ramai mungkin yang nak mencari pekerjaan, yang hilang pekerjaan. Jadi bila mereka berniaga sendiri, mereka menjadi usahawan sendiri, mereka dah tahu di mana hak mereka, di mana mereka perlu pergi dan di mana pihak yang mereka boleh mendapat bantuan. Ini yang MYPO akan usahakan. Dan pemfailan harta intelek ini di Malaysia, adakah ia hanya termaktub di Malaysia saja ataupun pengiktirafan ini di peringkat antarabangsa? Ya. Kita di MYPO kita ada 9 treaty ataupun perjanjian yang kita masuki. Di mana kita ada World International Property Organization MYPO di Geneva. Selepas itu kita ada juga beberapa treaty ataupun perjanjian perhubungan di peringkat antarabangsa, dan hubungan ini kita sentiasa perkukuhkan, khususnya dengan negara-negara yang sama ada di WIPO itu sendiri, ataupun di Jepun, di Korea dan juga di Australia. Kita ada beberapa banyak negara yang mana kita menyerahkan dari segi communication kita untuk melihat jauh mana dari segi harta intelek ini di negara luar, dari segi pencapaian dan kerjasama yang kita boleh perkukuhkan. Dan kita juga melihat bagaimana perundangan di luar negara pada masa sama di negara kita untuk memastikan elemen kondusif perniagaan itu sentiasa berkembang maju, dan negara kita sendiri akan jadi sebuah negara berpendapatan tinggi, dan usahawan kita sendiri mendapat manfaat daripada aspek-aspek harta intelek mereka itu sendiri. Jadi ini yang kita lihat bahawa dengan kerjasama antarabangsa, dengan berkukuhan dari segi jalinan ini, dengan kerjasama latihan umpamanya yang kita adakan dan kolaborasi dengan pelbagai pihak ini, kita yakin kita boleh melonjakkan lagi, especially dari segi harta intelek, khususnya untuk generasi yang akan datang. Sebab kita sekarang berhadapan dengan generasi milenial yang sentiasa dengan sosial media. Jadi kita pun akan aktif juga dari segi online, sosial media dan sebagainya. Dan tuan, sebagai saranan juga kesimpulan untuk segmen kita, apa antara persiapan yang boleh dilakukan oleh para usahawan yang ingin mendapat manfaat dari dana IP 2.0 ini? Kepada para usahawan yang berada di luar, pertamanya mereka harus mengenal pastilah apakah bentuk perniagaan atau entiti yang mereka nak ceburi. Kalau mereka pada cak dagang lah. Kalau mereka pada patent dan sebagainya, ataupun copyright, dari segi hak cipta, ataupun dari segi petunjuk geografi, dia kena pasti ke mana dia nak pergi. Kemudian dia boleh ambil satu-satu. Contohnya katalah cak dagang, dia ambil dekat situ. Dari segi cak dagang, dia dah kena pasti apa produk yang mereka nak bangunkan, apakah jenis bantuan yang mereka perlukan, dan sekiranya mereka memerlukan dari segi dana pemfailan ini, mereka boleh datang kepada MYPO, buat permohonan, ada mengisi maklumat tertentu,
dan pada masa yang sama kita akan proses dan sebagainya. Ada sedikit maklumat-maklumat yang kita perlukan. InsyaAllah dalam masa 2 bulan dah, 4 hingga 8 minggu gitu, kita akan proses dan dia akan boleh dapat tahulah kesan selepas kita lihat segi kebolehan produk dan usahawan itu sendiri, keyakinan dia sendiri kepada produk mereka ini, dan kita akan maklumkan di segi keputusan itu. Saya ingat tak ada masalah sekiranya mereka yakin dan mereka datang kepada kita dapat nasihat yang betul dan kita memaklumkan apakah ada tuju yang mereka boleh pergi selepas daripada mereka pendaftaran itu sendiri. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasan yang sangat konklusif tadi bersama kami Tuan Abdul Haris Sajilakar. Terima kasih Tuan kerana meluangkan masa untuk berikan pencerahan kepada para usahawan kita, khususnya untuk memastikan perlindungan perniagaan itu lebih holistik sehingga ke nama dan jenama dan segala aspek yang berkaitan dengan harta intelek. Kita berehat seketika.